wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi Tuan Imam, pengerusi serta ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita nikmat yang begitu besar yang tidak terhingga, iaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan seterusnya kita juga merafakkan rasa syukur kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada kita untuk kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua dan didorongkan kepada kita jalan kebenaran, yang jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. InsyaAllah pada malam ni kita sambung ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Artinya iaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi, nescaya mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah mereka itu kembalikan segala urusan. Yang mana ayat ini merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah kedudukan ataupun kuasa di atas muka bumi. Yang mana orang yang memiliki kuasa, mereka ini memiliki kemampuan berbeza daripada orang-orang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala apabila telah memberikan kepada mereka itu kekuasaan, lalu wajiblah ke atas mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk mereka laksanakan kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi ayat ini Allah Ta'ala sebut allazina immakkannahum fil ard aqamus salah. Ana orang-orang yang dikurniakan kuasa memerintah di atas muka bumi, aqamus salah, maka wajiblah ke atas dia untuk dia menegakkan solat. Tegakkan solat ni bukan dengan makna dia tu mendirikan solat semata-mata, tapi tegakkan solat ialah menegakkan solat itu sendiri. Artinya dia sendiri wajib menunaikan solat, wajib ke atas keluarga dia menunaikan solat, dan juga mestilah ia menegakkan solat itu ke atas rakyatnya. Itu dalam undang-undang dan peraturan Islam ada hukuman-hukuman yang disediakan, yang termasuk dalam hukuman ta'zir bagi orang-orang yang meninggalkan solat. Ini kalau ada rakyat yang meninggalkan solat, bukannya bila dia jadi pemimpin maka yang mesti dia tegakkan ialah ekonomi semata-mata, ataupun perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan pemerintahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berpesan
Yang pertama, mestilah mereka itu menegakkan solat. Tegakkan solat pada diri dia. Jangan sampai pemimpin tu tidak menunaikan solat. Kita faham, solat ni adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Al-ahdul lazi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafara jihara. Hubungan di antara manusia dengan Allah itu adalah sembahyang. Maka barang siapa yang meninggalkannya itu adalah kekufuran yang nyata. Jadi pemimpin yang mesti memimpin rakyat itu ialah mereka yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terlerai hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mudahlah bagi dia melakukan kezaliman kepada manusia. Sebab orang yang meninggalkan salat telah dinyatakan oleh Allah, innas salata tanhar anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dia dapat mencegah daripada kemungkaran. Maka orang yang meninggalkan salat, dia telah memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dia bertindak bertindak ke atas rakyatnya tidak melalui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka di sana kita akan lihatlah kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin apabila pemimpin itu meninggalkan salat. Yang kedua, wa atauz zakat. Disebut oleh Allah mereka mereka menunaikan zakat. Yang mana zakat ni kita faham bahawa zakat ini adalah bertujuan untuk orang-orang yang berkemampuan membantu orang-orang yang miskin. Ini semua kita faham. Sebab tu ada 8 asnaf zakat yang mesti kita bantu. Jadi orang yang berkemampuan dia mesti mengeluarkan zakat. Maka tanggungjawab pemimpin ialah mereka ini mesti menguruskan zakat ini dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya tidak timbul penindasan, kezaliman kepada orang-orang yang miskin. Kalau orang miskin itu layak terima zakat. Begitu juga fisabilillah layak terima zakat, dan lain-lain 8 asnaf yang disebut untuk menerima zakat. Jadi pemimpin mesti seadil-adilnya menguruskan zakat ini agar tidak berlakunya kezaliman kepada rakyat-rakyat yang memerlukan pada zakat. Atau kita tengok hari ini zakat, bila kita nak kutip sama sendiri, dia keluar fatwa pula haram, tak boleh, kena bayar dengan dia juga. Bila dia nak kutip zakat, sampai ke RNR tu, penuh dengan iklan dia, bayar zakat tu adalah wajib, pendapatan tu wajib, penuh dia iklan, bukan main lagi. Lain nak bayar zakat tak ada pun dia nak iklan, siapa yang nak menerima zakat mari datang jumpa. Tapi tak nak zakat tu kau main lagi, habis keliling Malaysia dia pergi iklan suruh bayar zakat pada dia. Tetapi dia nak bayar zakat, dia sendiri tak turun ke kampung-kampung melihat kedudukan masyarakat yang betul-betul miskin yang layak untuk menerima zakat. Saya tahulah bila duduk di pejabat adun, orang-orang yang datang nak minta zakat memang layak pun dapat zakat, tetapi tidak diberikan zakat pada mereka. Ada orang yang tak layak pun dapat zakat, tapi dapat juga zakat dan sebagainya. Ini tugasan yang Allah Ta'ala sebut kepada pemimpin. Kepada pemimpin, dia mesti menguruskan zakat ini dengan sebaik-baik mungkin. Tak panjang nak cerita ni. Wa amaru bil ma'ruf, dan kemudian mestilah mereka itu menyuruh kepada yang ma'ruf. Dia suruh rakyat ini berbuat kepada kebaikan, buat kebajikan. Dia perintahkan rakyat dia menunaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kemudian
tanggungjawab pemimpin mencegah rakyat dia daripada melakukan sesuatu yang mungkar, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahawa kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Bila urusan seorang pemimpin itu dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menurunkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukuman yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah golongan orang-orang yang zalim, orang yang zalim. Sebab yang adil ni adalah Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ahkamul hakimin. Allah ialah seadil-adil hakim, yang paling bijaksana dalam memberikan hukuman kepada manusia. Sebab itu Allah Taala sebut fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat ni bukan berkaitan dengan hukum kerat tangan, bukan berkaitan dengan hukum rejam bagi orang yang berzina, sebab bagi orang yang berzina, sebab bagi orang yang minum arak. Ayat ini bukan berkaitan tentang tu. Ayat ini berkaitan dengan perkelahian masyarakat Madinah pada masa itu bagi menentukan saliran air. Bak saliran air, bak tali air ya. Bak tali air. Lalu mereka mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, nak putus tali air itu nak salih ke mana. Lalu ada daripada kalangan mereka yang membantah. Turun ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Katakanlah wahai Muhammad, demi Tuhanmu, maka tidak beriman daripada kalangan kamu sehingga kamu mengambil Allah dan Rasulnya sebagai hakim di dalam perkara yang kamu perselisihkan. Mesti terima sepenuhnya, wa yusallimu taslima. Tak boleh pun nak ada sebarang keraguan daripada sebarang keputusan yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun itu adalah urusan tali airnya, bab tali air ceritanya, bab soal kehidupan, soal industri, tetapi bila dah Rasulullah putus, maka tak boleh lagi dah kita nak larang, tak boleh lagi kita nak ragu, sebab itu adalah keputusan Rasulullah. Walaupun itu adalah urusan kehidupan, apatah lagi di dalam urusan agama, lagilah tak boleh kita nak halang. Lepas tu kita disuruh menegakkan yang hak. Al-haqqu min rabbik, yang hak tu datang daripada Allah. Selain daripada yang hak, lawan bagi yang hak adalah batil. Batil inilah yang dinamakan sebagai kemungkaran. Maka tanggungjawab pemimpin wa nahau 'anil munkar, yang mencegah kemungkaran, walillahi akibatul umur. Dan kemudian dia menyerahkan segala urusan pemerintahan dia itu kepada Allah. Orang yang memerintah dia kena ingat, dia nak mengadili rakyat, dia nak menghukum rakyat, nak memfatwakan sesuatu kepada rakyat, nak bagi sumbangan ke, nak apa semua, dia mesti ingat walillahi akibatul umur. Tengok dulu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Maka itulah cara dia memerintah. Barulah dinamakan adil. Siapa dia? Allazina immakannahum fil ard. Orang yang Allah Ta'ala bagi kedudukan kepada dia di atas muka bumi. Siapa yang berkedudukan? Orang yang dapat pangkat, orang yang ada pangkat. Sebab tu Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu ni adalah pengembala, dan kamu akan disoal terhadap pengembalaan kamu. Kita ada anak, tuan-tuan ada anak, saya ada anak. Kuasa yang ada pada saya ada pada anak, dengan anak yang saya ada. Anak orang lain kita tak ada kuasa dah, kita boleh nasihat.
Tapi anak kita, kita yang berkuasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Barang siapa yang melihat mungkar, maka mesti dia cegah biyadihi, dengan tangan. Tangan ni dengan masuk kuasa. Nanti kan orang kudung tangan kan, dia kata dia tak kena dosa dah. Tak. Kena. Bukan tangan ni. Faham? Tangan tu biyadihi tu dengan masuk kuasa yang ada pada dia. Saya ada anak, ada isteri. Maka saya mesti menggunakan kuasa yang ada pada saya. Untuk apa? Untuk menyuruh isteri dan anak-anak saya supaya taat kepada Allah. Besar sikit daripada tu, saya juga ialah ketua di dalam mahat tahfiz saya. Maka saya ada kuasa besar sikit daripada tu. Maka setiap daripada apa yang berlaku pada anak-anak murid saya, sayalah berkuasa dan saya akan dihadapkan di hari akhirat. Maka kalau saya nampak kemungkaran di sana, wajib atas kita mencegah kemungkaran tu. Ketua kampung yang orang duk berebut sangat tu, nak jadi ketua kampung, macam orang gila babi tu. Duk berebut sangat nak jadi ketua kampung. Dia ingat ketua kampung ni soal bagi saliran, bagi longkang, bagi kasyaran, bagi tu je dia ingat. Lepas tu dia ingat boleh selesai dah. Kadang hak tu pun tak adil. Hak UMNO dapat, hak PR tak dapat. Hak tu dia siap dah nak jawab Pak Allah Subhanahu Wa Taala, tu rakyat belaka tu. Ya. Ini akibat dia. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajar. Zalim ni tuan-tuan, zalim. Ittaqi da'watal mazlum. Nabi sebut, kamu kena takut doa orang yang terkena zalim. Sebab antara dia bainahu wa bainallahil hijab. Tak ada laisa bainahu. Tak ada daripada dia, antara dia dengan Allah tu tidak ada hijab. Walaupun yang terkena zalim tu orang kafir. Orang kafir. Dia dizalimi. Lalu dia berdoa, minta dengan Tuhan. Orang kafir ni dia doa minta dengan Tuhan juga, kok mana pun. Dia tahu hak dia sembah tu batil. Dia tahu yang dia sembah tu patung. Ya. Saya pun rajin sembang. Cuma minta mana boleh, ini batu. Ini perantaraan. Itu sembahan tu. Sembahan tu kerana itu pusaka hak dia sembah. Bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alun. Hak tu. Sebab dia kata bapak kami sembah binatang ni, kami sembah binatang ni lah. Tetapi pada asasnya mereka percaya ada satu Tuhan. Tuhan Allah lah disebut macam-macam. Itulah hak paling berkuasa. Bila dia kena zalim, dia doa dengan hak tu juga. Kok mana pun. Dia doa dengan hak tu juga. Dia tak doa kat lain. Dia tahu dah patung dia tak boleh nak pergi. India dekat Taman Tah, air temu. Minum air dengan dia, pas pada tu gocok-gocok bawa lori. Pergi mana? No, Sungai Jerit kat kuih kuih Sungai Jerit patung dia tenggelam air, dia kata nak pergi basuh patung. Tuan-tuan bayanglah, Tuhan dia sendiri pun dia kena basuh juga. Kerana begitu, nak cerita dia tahu patung tu bukan beri manfaat, tetapi dia ada kepahaman masuk kepada patung. Begitu. Yang tu kesesatan dia tu. Jadi tuan-tuan, dia minta tak boleh doa ni, walaupun doa tu daripada orang-orang kafir sekalipun, termasuk anak kita sendiri pun. Kalau kita menzalimi anak, sayang ni tuan-tuan, dia macam isteri melarat pas isteri pula, termawan muslimat. Cerita je. Kalau isteri 4 pun, soal kasih sayang Allah Ta'ala dah sebut dalam hati, dalam Quran, itu urusan hati. Kita tak boleh nak tu. Yang Allah Ta'ala marahnya bila kita tak adil kepada keempat-empat isteri. Yang tu yang dia marah. Soal sayang, hak mana kita sayang sekali, itu hak kita. Kita tak boleh nak larang dah hak tu. Anak kita ada 10, hak mana kita sayang sekali. Mungkin ada yang kita paling sayang, kita sayang belaka, tapi biasalah ada hak ni lebih sikit. Tapi itu dalam hati kita je. Tak boleh kita nak zahirkan itu pada anak-anak, dia jadi zalim. Dia akan jadi zalim. Tak boleh anak ni kita bagi benda ni, anak ni kita tak bagi. Tak boleh. Maka bila anak tu sendiri berdoa pada Allah Ta'ala, jangan main-main. Doa orang zalim,
Allah Subhanahu wa taala dia dengar. Ni rakyat tuan-tuan, rakyat dizalimi. Bila pemimpin tu dia kena ingat bahawa bila dia memerintah allazina immakannahum fil ard, bila dia dikurniakan kuasa merintah di atas muka bumi, dia kena ingat dia mesti berlaku adil. Tua kampung mesti berlaku adil. Besar sikit lagi penghulu berebut kejahatan penghulu tu macam orang gila tuan-tuan. Berebut nak sangat. Tak faham, setiap daripada seorang rakyat tu akan menjadi saksi kepada dia di hari akhirat. Lepas tu pula wakil rakyat macam saya ni, lembek lotek lah jawab dia. Mikir di hari akhirat esok, kalau sekiranya ada orang hak kita tertinggal, ada orang yang kita tidak diberikan keadilan. Ada juga orang beritahu, ustaz, saya layan ustaz, sebab mari jabat UMNO. Memang UMNO pun saya tahu, dia naik tangga tu saya dah bau dah, kuat sangat lah. Tak timbul masalah tu. Ada bagi apa yang kita ada, dan kita nilai dia ni benar-benar layak ke tak layak ke. Tidak ada pun disebabkan soal politik untuk kita bagi ataupun kita tidak bagi. Tak ada sebab benda tu semua. Kita bagi sebab kita tahu kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Nah, umur sahabat-sahabat kita ni dia tak begitu. Gitulah saya sebut. Lepas tu saya kata yang naik tu ramai UMNO. Boleh dikatakan 95% lah. 90. Saya letaklah 70, 20 atas pagar, 10 lagi tu mungkin hak menyokong kita. Tapi memang hak itulah paling ramai. Dan dialah yang paling banyak menerima sumbangan daripada kita. Sebab rakan-rakan kita ni tuan-tuan ada maruah, dia tak nak. Dia tak nak. Dia ada maruah. Orang ada maruah. Dia lain tuan-tuan. Lepas tu pula besar sikit lagi Esko, besar sikit lagi Perdana Menteri. Esko tu hak bertaraf-taraf dengan Esko Mufti. Mufti dia mesti mengeluarkan fatwa tu secara adil. Dia tak boleh nak mengeluarkan fatwa secara berat sebelah. Macam kes Borah pada baru-baru ni, macam kita main bola. Kalaulah pengadil tu tuan-tuan pengadil tu sibuk nak skor gol kita juga, dia pun sibuk dapat bola ke dia rembat masuk ala gol, dia pula lah. Kita harap dia mengadili kita, tetapi dia sendiri bersikap sebagai tidak adil. Hak ni semua akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kan senang. Saya sendiri sebagai ustaz mesti bersikap adil dengan ilmu. Kalau kawan kita salah, kita kena kata salah. Kalau lawan kita, walaupun dia lawan kita, tapi benda hak dia buat betul, kita kena kata betul juga. Ini orang yang adil dengan ilmu, meletakkan sesuatu tu kena pada tempat. Isteri ada 4, seorang gemuk, seorang kurus, orang lagi slim. Takkan kita nak bagi adil beli baju saiz S belaka. Baru beli S belaka, dah bini mu hak tua gemuk ni adil, baru adil dia kata beli S belaka. Mampu khas tak boleh pakai. Itu tak panggil adil, tu orang panggil tongong. Bahlul, orang panggil gitu, bahlul. Tak cerdik tu namanya bila buat kerja gitu. Jadi bila adil tu letak sesuatu tu kena pada tempat, kan? Macam GST. GST memang zalim. Pada saya memang zalim. Awak nak kutip cukai, nak kutip cukai ni, nak bagi sama rata, macam sama kes timbalan polis trafik Malaysia gitu. Dia keluar kenyataan adil, dia kata bila kita gunakan AES dari semua kereta, besar ke kecil ke, kalau laju semua kena. Dia kata gitu, ini adil. Itu bukan adil, itu bodoh. Tuan-tuan, itu bodoh. Sepatutnya hak laju di lebuh raya ni berdasarkan pada sisi kereta, bukan berdasarkan kepada kelajuan sebuah kereta. 110 hak lebuh raya. Kalau kereta 1.3 apa semua tu, okey lah 110 tu. Kira duduk dalam keadaan stabil .
Tapi kereta-kereta 3.2 tiba disuruh 110, baru nak letak kaki kat minyak pun 130 lah. Tengok keadaan kereta tu dulu, baru menentukan kedudukan sebuah kereta tu. Ni dia kira adil belaka. Asal bini 4 beli satu saiz belaka, saiz 32 belaka. Ya. Anak ada umur 20, umur 18, umur 6 tahun pun ada. Tiba-tiba beli baju sama je. Tu tak panggil adil, tu bodoh. Sama macam GST. Kamu kata GST ni tuan-tuan cukai. Tiba-tiba GST ni semua orang kena. Semua orang kena. Cuba tuan-tuan bayangkan. Daripada penoreh getah, daripada orang tak kerja sampai ke menteri, kalau dia beli semua kena GST. Kalau GST tu kena pada menteri saja, boleh kok kita kira-kira nyembang lagi. Ni orang miskin pun kena GST juga. Dah lah dia tu tanya orang kerajaan dapat bonus, dia tak dapat apa-apa. Tanya menteri naik gaji, tanya apa pegawai kerajaan naik gaji, dia tak dapat satu benda besar pun. Tetapi bila barang naik, dengan dia sekali beli, naik barang. Dengan dia sekali susah. Tiba-tiba cukai GST kena pada semua orang. Ini tak adil. Ni saya cerita malam ni dari sudut ketidakadilan. Sebab tu bila tidak adil, dia akan menimbulkan keresahan rakyat yang menyebabkan berlakunya ketidakpuasan hati rakyat. Tapi bila rakyat tu tidak adil, bila rakyat menyatakan ketidakpuasan hati, keluarlah pula fatwa baru yang saya kata, saya sifatkan tidak adil. Bukan saya je, semua orang lain. Tapi untuk makluman bahawa tadi pihak Dewan Pemuda PAS Negeri Perak pergi ke Jabatan Mufti, hanya dapat bertemu dengan Timbalan Mufti sahaja. Jadi alasan dia bahawa kenyataan mufti itu bukan begitu, telah dimanipulasi. Telah dimanipulasi. Dia sebenarnya tuan-tuan, dia sama macam Dewan Undangan Negeri Pahang pun. Semua orang dengar. Dia kata, Esko dakwah kata kan, dia kata kita tidak benarkan tazkirah, kita akan ambil tindakan sampai tazkirah pada bulan Ramadan. Jadi lepas daripada minum air tu, saya tarik tangan Syed Ibrahim. Engkau kita orang debeh, tarik tangan orang lalu. Tarik duduk atas batu tu, depan pintu masuk dewan tu, duduk atas batu dua orang. Dia kata duduk. Orang kata cakap, tanya betul kata. Pasal apa entah keluar kenyataan kata larang tazkirah? Anda tanya waktu, tanya betul, tanya. Dia kata, dok Ustaz, kata anak tak kata pun begitu. Tuan-tuan tengok, nampak tak? Selalu gitu. Bila nampak isu ni begini, dia akan pusing balik. Baik kata jawab dalam dewan. Kalau dah kata begitu, anda kena jawab dalam dewan ni, jawab betul-betul. Dalam dewan saya pun tanya, dia pun akui bahawa TV3 lah yang menyelewengkan kenyataan dia. Cuma saya bangun, kata dah apa tak saman TV3. Dia kata bab bulan Ramadan ni kita maaf-maaf lah. Korok bulan Ramadan, maaf. Ya, bab TV3 itu kronimo, memanglah. Ya, maaf belaka lah. Nak. Cuba kalau kita yang keluar kenyataan gitu, siap mampu kerah kena. Mana begitulah juga pada hari ini dia kata ini telah dimanipulasi, manipulasi oleh pihak akbar. Tuan-tuan, saya taklah nak bincang bab buruh ni panjang sangat. InsyaAllah bulan yang akan datang tu boleh dia melibatkan tafsir daripada awal. Cuma saya ambil ayat tafsir bulanan kita. Tapi nak sebut bahawa buruh dalam mengikut istilah syaraknya, buruh ni ialah segolongan umat Islam yang melawan dan menderhaka kepada ulil amri, iaitu pemerintah atau kerajaan yang adil yang menjalankan hukum-hukum dan syariat Islam.
Itu asas dia. Itu asas dia. Yang terletak dalam kitab Kifayatul Akhyar. Itu asas dia. Saya ulang sekali lagi, burah ialah segolongan umat Islam yang melawan dan menderhaka kepada ulil amri, iaitu pemerintah atau kerajaan yang adil yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Itu asas dulu. Asas dia pemerintah tu kena adil dulu. Dia kena adil dulu. Sebelum nak tuduh orang menderhaka, dia itu sendiri kena adil. Faham? Dia sendiri kena adil. Tak. Kalau isteri dua, seorang tu rumah apa cabut atap apa tak ada tiang, lepas tu hak muda pula duduk banglo, mana duk kias ke isteri je dak. Baik. Adil tak muslimat? Mesti tak adil kan? Salah tak kalau isteri tua tu dia menegur? Tak salah kan? Sebab memang dah sahih dah tidak adil. Bila tak adil, salah ke? Tak salah. Sebab tu dia kata man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Sebab tu dia suruh afdalul jihad. Seafdal jihad. Kita menyatakan yang hak fil sultanin jaib. Di hadapan pemimpin yang zalim. Nampak? Lawan bagi zalim tu adil lah. Lepas tu tuan-tuan, itu. Lepas tu para ulama telah menyebut bagaimana borah, perkataan borah ataupun dimasukkan sebagai derhaka. Sebenarnya tuan-tuan, UMNO ni dia tak layak pun kalau kita dia nak sebut tentang borah ni. Sebab borah ni adalah kalimah daripada hukum hudud, daripada hudud. Nak hukum seseorang tu sebagai borah, dia mesti laksana hudud dulu. Laksana hudud dulu. Dia begitu. Sebab dia duduk dalam hukum hudud. Bila seorang itu telah di satu kumpulan itu telah diisytiharkan sebagai borah, maka ada hudud ke atas dia, ada hukuman ke atas dia daripada pemerintah. Ni dia laksana hudud pun tak juga. Macam mana dia nak tuduh orang sebagai borah? Baik. Istilah borah ni dia adalah istilah dalam hukum hudud. Borah dia membawa makna iaitu penderhaka, iaitu sekumpulan orang Islam yang menentang kepimpinan ulil amri yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam yang dikatakan negara Islam itu ialah negara yang menegakkan dan beramal dengan hukum hudud dan qisas. Pemimpin negara yang melaksanakan hukum hudud, qisas, inilah yang digelar uli amri yang adil, dan sekiranya mana-mana orang-orang Islam yang melawan kepimpinan negara tersebut, maka ini digelar penderhaka ataupun borah atau ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia orang UMNO ni tak mengaji wa tu wa dhamma, dia tak faham. Wa tu dengan maksud apa? Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Tak? Dalam dewan, hari kedua ketiga kita tak biasa pergi dalam dewan. Tiba-tiba ada entahan ni dia tuan-tuan tiba-tiba je bila saya bangkitkan soal rumah PPRT, rumah pansa tu, kenapa dah lebih 8 tahun dah siapnya, kenapa baru duduk dalam 150 keluarga je baru duduk, apa masalah? Tiba-tiba dia bangun, dia kata Tanjung Lumpur tak payah bagi lah, dia kata bab melawan uli amri, derhaka. Bagi buat apa? Saya kalau luar pada dewan memang kena bodoh dah dia tu. Memang kena bodoh. Tapi dalam dewan kata orang bodoh kena tubik dewan. Tapi besar kata apa kata orang bodoh, kita tak boleh. Tak apa tuan-tuan, ulil amri Ami tak faham masalah. Hamba sudah tak faham. Bila kita sebut ulil amri, makna ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa tu dhammah.
Kepada apa? Kepada taat kepada Allah dan Rasul. Mesti pemimpin tu ialah pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul. Yang ni baru kita boleh taat. Kan dah disebut oleh Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak taat. Ha? Semua benda hak dia suruh kita nak kena taat, tak boleh. Selagi benda tu tidak bercanggah dengan syarak, kita ikut. Bila bercanggah dengan syarak, maka haramlah pada ketika itu kita taat. Macam mana dia kata Uli Amri? Sebab itu kalau kita lihat golongan burah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Kita lihat ini, bacalah dalam surah Al-Hujurat, insya-Allah bulan depan lah kita baca tafsir surah Al-Hujurat. Dia ada kisah di situ berkaitan dengan burah, cuma sebut secara sepintas lalu. Maknanya zaman Khalifah Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, memang mereka memerangi golongan burah. Tapi siapa? Hak tak nak bayar zakat. Ya, hak ni barulah betul derhaka. Bila disuruh bayar zakat, mereka berkasar dan nak memerangi pula. Ini tuan-tuan. Baik. Seterusnya sikit ya. Pada ni jangan pening-pening kepala. Jangan duk rasa darah kita ni halal. Sebenarnya tak ada darah halal, semua najis belaka. Darah apa halal? Najis haram. Baik. Sebab itulah tidak dinamakan burah. Disebut oleh para ulama bahawa golongan yang menentang kewajipan agama yang diperintahkan oleh pemerintah. Baik tuan-tuan, kita ni pergi ke dataran Merdeka kerana kita nak menentang agama Islam ke? Tak sikit habuk tak? Kita lawan UMNO ni tuan-tuan, kita lawan benda betul dia ke benda salah dia? Benda salah je kita lawan. Betul-betul ada kita bising benda hak dia buat benda betul. Ada kita bising dia buat masjid. Ada kita demonstrasi jangan buat masjid. Bazir tak ada. Buat masjid. Buatlah, dah buat. Awak buat padang bola pun, awak buat padang golf pun tak. Lagi benda tu halal. Tapi bila dah melampau sangat, menyalahi. Ya, padang golf. Kalau zaman apa baba dulu, Allah yarham. Start daripada itu lah. Sibuk nak buat padang golf. Padang golf sampai lah sekarang tuan-tuan. Padang golf ni bukannya 2 hektar. Padang golf ni 20-30 hektar. Dia kata nak merakyatkan sukan golf. Sukan lain lah kalau tu. Batang golf tu tuan-tuan, berapa ribu sebatang. Takkan rakyat nak bahang dengan pelepasnya. Dia main batang golf. Fikir otak ada. Akak benda tu tak ada nak fikir. Kalau sikit sedua kita boleh terima kan? Tapi bila dah terlampau banyak, dia menjadi menzalimi rakyat. Maka pada ketika itu kenalah kita. Dia buat padang golf bukan duit dia, bukan duit mak bapak dia, duit kita tuan-tuan. Duit rakyat. Kalau dia buat padang golf tu, lepas tu dia bagi kita lepas lembu dalam tu, tahanlah juga. Yang kita pelihara lembu, buat lembu filak dalam tu. Lembu pagi-pagi kita lepas lembu makan, petang kita ambil. Dia biar. Nak masuk pun kena masuk kelak dulu. Masuk kelak beribu-ribu tuan-tuan. Masuk kelak tu beribu-ribu, bukannya murah. Macam mana dia kata untuk rakyat? Tak ada untuk rakyat pun. Benda-benda lain mana ada untuk rakyat? Atau kita lawan dia, lawan UMNO ni, yang kita lawan dia kerana tak betul dia, bukan kerana benda betul dia tu. Kalau benda betul dia kita lawan, kita pula berdosa. Faham tak? Lepas tu kita minta yang kita berhimpun ni kerana ketidakpuasan hati kita terhadap kenaikan barang-barang yang melampau. Dulu naik juga, walaupun kita cegah dulu, kita boleh out lagi. Dulu kita marah dah, tapi
boleh out lagi. Tapi kali ni tak berapa boleh nak out. Sebabnya terlampau tinggi sangat tuan-tuan. Terlampau tinggi dan terlalu menyeluruh. Luar Ustaz khabar hari ni. Sampai nasi ayam di sekolah RM4.5. Hak kita ni bagi anak belanja tradisional lagi. Main seria. Tak tahu harga setara tu dah. Kita dah ingat macam kita lagi. Bagi seria. Bila dah timbul dah Ustaz khabar tadi, anak balik sekolah tanya, berapa ringgit semak? RM2.5 dia khabar. Hak kita dah 3-4 tahun dah. Main seria. Bukannya kedekut. Biar UMNO ni gitu ayah bahasa juga tuan-tuan. Ni buat buka sekolah ni, hari semalam berbelah-belah datang minta Ustaz tolong bayar yuran dan buku anak. Bukannya murah-murah tuan-tuan, 200-300 orang, buku lagi, yuran lagi. Kita macam nak mati melawan UMNO. Kita bentang manifesto nak bagi pengajian percuma. Kita tahu benda ni akan membebankan rakyat. Beban rakyat, pengajian ni sepatutnya percuma. Dia kata kita ni macam-macam. Ustaz bodoh lah. Ada orang tanya lumpur UMNO. Dia kata saya ustaz bodoh dia kata. Tak reti ekonomi, tak reti tu, tak reti ni. Anak beranak dia belaka lah yang datang minta tuan-tuan. Minta apa? Bawa resip ni. Hak sekolah nak buku 100 lebih. Ada hak 80 lebih ikut darjah. Yuran lagi. Hak duk kata yuran peri pada bapak. Seorang sampai 200 lebih tuan-tuan bayanglah. Berpuluh datang. Saya kata saya tak bagi dah. Sebab saya dah habis kat 100,000 dah untuk bagi baju sekolah. Kalau semua saya tanggung kata, kerajaan pun tak tanggung kata. Dia BM, saya tanya kerajaan BM bagi tak? Itu iuran sekolah. Dia kata tak lah ustaz, lepas tu minta dengan ustaz. Kalau kerajaan BM pun tak bagi kata, ini kan pula saya, mana saya ada duit. Kerajaan tu yang sepatut bagi. Tu berita pun belabel lah juga. Itulah dulu kita nak tawar kerajaan tu free tak? Pengajian free. Bulan 12 ni mesti orang masuk UiTM. Berjujuk-jujuk nak bayar, minta bayar pendaftaran 350 UiTM. Punyalah ramai datang ke pejabat. Muka tu memang hidung bergeluk-geluk, kerih geluk 7. Sakit juga tuan-tuan. Kita nak cerita rakyat. Yang ni yang kita lawan. Dalam keadaan ekonomi rakyat yang tidak seimbang dengan kenaikan harga barang, dia akan menyusahkan kita tuan-tuan. Dia akan menyusahkan rakyat. Sampai satu peringkat esok, dia akan kes kecurian akan bertambah, kes penzinaan akan bertambah belaka. Bila seorang tu dia tersepit, dah lah kamu tak didik rakyat dengan agama, tak? Lepas tu dah lah agama tak ada, susah pula. Ni yang berlaku dalam negara kita. Akhirnya dia akan, maksiat tu akan lebih besar lagi. Ini zalim. Baik, kita keluar situ. Saya sebut terus situ lah sebab nak habis cepat. InsyaAllah tajuk burah secara khusus bulan yang akan datang. Ni nak jawab je dulu. Nak dengar juga Datuk Mufti dia dia jelas semula. Nak dengar dulu, takut masuk khabar nipu sungguh. Ada dia dengan sak khabar tu lebih kurang je perangainya, tapi nak dengar juga. Biar dia, kita dengar dulu dia kata apa tuan-tuan. Kemudian dah sepakat dah para ulama bahawa yang disebut penderhaka ni yakni satu kumpulan manusia yang mempunyai kekuatan senjata yang boleh menjatuhkan kerajaan. Dah kita bawa benda. Pergi ramai-ramai tanya Hatta, dia bawa benda. Bawa benda dia. Saya air mineral atas belakang.
dengan iPad syuting awak ambil gambar. Hak tu saya bawa. Lepas tu jumpa orang ambil gambar, jumpa orang ambil gambar. Tak? Pisau besar jari pun tak ada. Ada benda. Cuba tuan-tuan bayangkan. Lepas tu pula kita awal-awal dah menafikan. Dah menafikan. Tak. Kita tak bawa pun. Kita tak nak guling kerajaan. Kita nak juga guling, tapi melalui pilihan raya. Bukan melalui cara ni. Kita tak nak. Dia sebut aman. Malaysia ni aman sebab pembangkang baik. Tu je anda nak sebut. Kalau kita buat macam Thailand tu, macam Indonesia dulu, kata bakar ni kes kita baik. Kena sepak pun kita biar. Boleh sembuh pun kita tak sembuh boleh. Kita 300,000 orang tuan-tuan, hari bersih. Polis baru ada dalam 5,000. Kita pakat pijak sikit seorang, mampu belaka, tak ada seekor buta polis dalam Malaysia ni. Kalau kita pijak ramai-ramai. Tak payah nak fikir benda tu. Itu pun kita boleh fikir dah. Kalau kita datang dengan niat menggulingkan kerajaan. Faham tak? Lagi pun kalau orang nak guling kerajaan, orang tak isyihar lah sak khabar bodoh. Orang nak guling kerajaan ni macam revolusi Iran tu. Mula pada lepas hasar. Dia sistem penerangan dia baik kan? Kan kata saya Syiah pula. Nak kira contoh satu sistem yang baik. Walaupun pada masa tu tak ada SMS, ada apa kan? Mana setiap daripada anggota revolusi tu boleh tahan rahsia, patut ikut arahan. Pada petang yang pertama tu lepas hasar, diarahkan semua naik bumbung atap rumah masing-masing, takbir secara serentak. Takbir habis. Satu Iran tu kedengaran takbir, semua sekali turun pergi jalan, pergi revolusi secara serentak yang tidak disedari oleh pemerintah pada masa itu. Dalam masa tak sampai berapa jam habis lewat. Kenapa? Dia keluar ramai-ramai secara serentak, tidak diketahui strategi dia oleh musuh. Ni kita siap dengan poster, jangan lupa siap ambil gambar lagi, gambar lori lah, gambar bah lah, gambar tu lah, gambar anak-anak lah, heret anak lah, tengah makan lah, on the way, Dataran Merdeka. Tu guling datang apa tu? Apa kerja nak guling kerajaan, kerja bahaya, kerja yang boleh melibatkan nyawa, tiba-tiba pergi khabar pula ke orang. Tu guling datang apa? Orang bodoh yang buat kerja gitu. Kita sebut sebab kita tak nak guling dia. Tapi kalau dia terguling-guling depan kita, kita pijak juga sesekali. Sakit kau hati. Lampai. Tu gurau. SB jaga. Dah sepakat ulama, bila peserta bawa senjata barulah ni kita tak ada apa-apa. Kemudian yang ketiga, kumpulan ni tidak bertujuan untuk menggulingkan kerajaan. Memang tu bukan tujuan kita. Kalau kita nak guling kok, kita guling daripada bersih hak pertama hari tu lagi dah. Kedua, ketiga, daripada lama dulu lagi dah kita buat. Waktu kita ramai, tiba hak waktu kita sikit pula dah kita dikatakan kita nak guling. Waktu kita ramai dulu, dia tak kata pula gitu. Apa kecerdik. Kemudian kumpulan ini juga tidak memberikan, dia kata tidak mendatangkan mudarat kepada masyarakat umum dan kepada negara. Kita nak baik ke negara, bukan nak baik, nak suruh rakyat senang. Tapi dah begitulah saya sebut tadi lah, rakyat Malaysia. Gitu ya tuan-tuan, rakyat Malaysia. Kita suruh pangkah Pakatan Rakyat supaya dapat pengajian percuma. Dia tak nak. Dia kata kita jahat. Sebab dia dapat 200-300 waktu pilihan raya. Dia kata kita ni mendahaka lah. Lepas tu bila dah habis, dia mari gohek dengan kita. Apa gohek kita? Minta
Masa mula-mula menang tu bulan 5 kan? Bulan 5 tak? Saya pun tak ingat dah tarikh tu. Bulan 6 tu pula kemasukan universiti seluruh negara. Dia UiTM ni dia bulan 12. Hak lain tu USM bulan 6. Baru lepas. Dah lah ribut bahan kat 200 buah rumah. Lepas tu dia pula nak pergi universiti pula. Ramai pula tu. Semua setiausaha UMNO apa semua datang minta sikit. Kurang-kurang buat bayar tu ustaz. Kurang-kurang buat bayar tu nak hantar anak Pulau Pinang. Kita berbagi 300.5. Terima kasih banyak ustaz. Boleh gak buat bayar-bayar tu. Ada lagi kata. Cerdik tak boleh numpang, bodoh tak boleh nak diajar. Ni payah puasa. Belah sikit awak tu tak ada kaki. Nak lari tak boleh. Baik. Ada ke menggugat keselamatan umum? Tengok masa bersih 1. Kan? Mula-mula molek dah stabil. Saya baru pegang plastik. Dan mimpin dah suruh beredar kan? Beredar. Kita baru pegang plastik. Kutip sampah. Biasalah kita kerja kita dah kutip sampah. Jadi wakil rakyat ni pun saya ngutip sampah juga. Ini pula belum pada tu lagi. Pegang plastik. Pegang 3 orang pegang plastik. Duduk bertepiaran lari. Berapa asap mari. Jahat tak jahat tuan-tuan. Kita nak buat sebaik-baik mungkin. Kita nak berhimpun. Dan lepas pada tu kita nak bersihkan kawasan kita berhimpun. Dan memang dah kita gitu dah. Sebab kita bukan nak buat jahat. Tak, dataran Merdeka ni ada kotor? Tak ada. Kotor kat mana tuan-tuan? Ni MPK ni. Ni. Dengan tin dengan apa. Dan memanglah masyarakat dididik UMNO memang gitu dah. Dia buat program tin tinggal, botol tinggal, apa tinggal. Tengok program kalau kita buat. Kita kutip sampah, bersih. Tak? Hak bersih 3 tu memanglah kotor, mau ambil gambar. Dah mau sembuh aku dengan air, aku lari je lah. Tinggal habis ten-ten tu takkan pula kita nak pergi kutip sampah pula waktu dia serang kita, tembok kita. Cuba kalau dia tak buat apa-apa, memang bersih. Tak ada masalah apa-apa pun. Mana yang saya? Baik. Waktu ulama sebut lagi. Dan seandainya pun berlaku pemberontakan bersenjata, pihak pemerintah mesti terlebih dulu menghantar utusan untuk berbincang guna menghuraikan kekusutan. Ini juga berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan surah Al-Hujurat. Mereka mesti ayat 9 tu balik baca. Ini cerita nak bagi habis. Mesti bincang dulu, selesaikan masalah kekusutan dia apa. Lepas tu dalam surah Al-Hujurat tu Allah Ta'ala minta menghukumkan apabila 2 puak yang berbalah, maka damaikan di antara mereka dan hukumlah mereka tu dengan adil. Baik. Jadi barangkali pemberontakan ni oleh pemberontak yang disebut golongan borah ni disebabkan kezaliman pemerintah yang tidak menunaikan hak terhadap rakyat, maka pemerintah perlu melaksanakan kewajipan di dalam segala urusan itu terlebih dulu. Belum lagi dia nak tuduh kita borah, dia mesti bincang dulu dengan kita, dan kerajaan mesti menghukumkan kita ni dengan secara adil. Apa sebab yang kita nak menentang dia? Tu dulu. Bagaimana yang dibuat oleh Rasulullah, bagaimana yang dibuat oleh Abu Bakar. Abu Bakar dia tak serang terus, orang tak bayar zakat, dia diri pergi jumpa. Tanya dulu, pasal apa? Engkar baru. Ini kita dia tak tanya apa lagi, tiba-tiba tubik je statement. Kata apa? Ni, tak apa dia tahu. Kata gerakan menggulingkan kerajaan. Belum apa-apa lagi. Ada yang nak ajak kita bincang. Ada yang nak panggil pimpinan-pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat. Tak? Bincang. Ada. Panggil Anwar Ibrahim, Tugu Haji Adi. Panggil Lim Kit Siang. Panggil peringkat tertinggi pimpinan. Bincang dulu. Kenapa ni pergi berhimpun ni? Pasal apa? Ada masalah apa?
Tak ada. Tiba-tiba terus tuduh burah. Itu termasuk dalam surah Al-Hujurat. Akhir sekali, sikitlah sebut. Kita kena ingat, tidak boleh mudah-mudah menghalalkan darah manusia. Rakyat tu dia bangkit bersebab. Rakyat bangkit sebab kezaliman pemimpin. Jadi selesaikan kezaliman tu terlebih dahulu, barulah boleh cerita bab burah. Faham? Baru boleh burah. Itulah baru disebut burah. Bila kamu dah adil, dah comel, menunaikan hak rakyat. Sekarang macam mana kita nak kata tunai hak rakyat? Kita nak kata tunai hak rakyat macam mana? Bila GST, semua orang kena. Minyak naik. Dia sekarang ni projek kambing hitam, semua dah. Tak. Daripada dulu lagi lah. Bila dia naik minyak, kerajaan akan bertegas mana-mana peniaga yang menaikkan harga-harga barang. Daripada dulu, peniaga dia jadi kambing hitam dia, yang kena kata semua. Hari ni pun tubik. Pak kantin sekolah, nasi ayam RM4.5. Jadi macam nak menyalah ke orang kantin je. Dan kan dia terpaksa naik harga kok mana sekalipun. Tak berapa sen dia nak jual, tuan-tuan. Saya sempat pergi Pasar Borong dan memang tempat kita pergi sama. Dekat LKM. Tak ada nak cover. Terpaksa jual mahal juga. Bila orang kedai beli pula, terpaksa pula jual nasi mahal sikit. Tak boleh nak buat apa dah. Jadi dia menyeluruh. Habislah sampai kepada peringkat rakyat. Peringkat kita. Kita ni, kalau macam saya sebut, saya wakil rakyat. Saya sebut di pejabat. Saya mampu lagi beli ni. Boleh kata. Tapi kamu tu kata, kamu tu. Kau tak berduit ni. Tapi tak sedar. Bang kau dah cenggak tu. Itulah. Jadi, batu kita, saya pun nak dengar penjelasan Mufti, sebab bila dia sebut gitu tadi, kita nak dengar. Kita bersikap adil juga. Nak dengar dulu apa yang dia nak ulah pada hari esok. Adakah memang dia betul-betul tersalah ke? Tersalah apa? Tersalah sebut tapi khabar pula yang manipulasi. Kita nak dengar. Betul ke tak? Main tuan-tuan. Geng-geng pekida gak. Tubik lalu ala Facebook. Main aku nak bunuh. Dah sebut halal darah tuan-tuan. Jangan main. Saya sayang Mufti Perak ni. Mufti Perak ni antara orang yang paling alim. Mufti-mufti yang paling alim dalam Malaysia. Mufti Perak lah. Memang saya puji dia. Ya, dari sudut alim tu memang dia alim. Beza sikit lah dengan mufti-mufti yang lain kan. Terutama mufti kita lah. Sama Allah sebut sikit je lah. Sikit je. Kerana memang dia alim. Dulu masa saya ngaji, saya tak dapat pun zakat negeri Pahang ni. Tak dapat. Tapi zakat negeri Perak saya dapat. Sebab Mufti Perak ni dia ambil berat tentang orang ngaji agama. Mudah mohon. Pakai je alamat kawan, walaupun dia tahu kita pada negeri Pahang, dia tahu kita tak dapat, bagi. Mudah. Memang kita sayang. Siapa dia? Kita memang sama mukmin, memang kita sayang Melaka kan. Tapi kita mesti tentang juga bila dia salah. Gitulah. Sayang macam mana sekalipun. Tak. Isteri kita, walaupun kita sayang macam mana sekalipun, tapi kalau dia derhaka, kita nak buat mana? Nak tak nak? Kita kena korban lah apa hak kita sayang tu. Faham tak? Itu maksud dia. Memang kita sayang, bukan kita tak sayang. Pemimpin-pemimpin yang telah tinggalkan kita, memang kita sayang. Kita dah terlebih dahulu bersama dia kan. Tapi bila dia dah tak ikut Quran hadis, kita terpaksa. Jadi gitu sedikitlah nak sebut bab burah pada hari ini dan tanggungjawab pemimpin. InsyaAllah pada bulan yang akan datang khusus, buat tajuk khusus bab burah ni dengan tafsiran daripada surah Al-Hujurat ayat 9. Di situlah pecahan dia. Jadi insya-Allah kita bertemu, berjumpa pada masa yang akan datang.
Jadi cuma ada orang tanya, Ustaz, duit banjir bila? Orang tanya saya. Ramai kot yang bertanya bila. Saya tak tahu. Yang saya tahunya, duit kerajaan UAE bagi kepada Malaysia, masa banjir Malaysia, seminggu selepas daripada banjir, sebanyak 32.9 juta. Kalau duk kira hak kena banjir ni, Pahang dengan Kemaman je hak paling banyak. Pahang dengan Terengganu pun Kemaman saja. Lepas tu Pahang ni India Mahkota kena sikit, Tanjung Lumpur kena, lepas tu Paya Besar kena sikit, Temeloh kena sikit, apa semua. Anehnya dia boleh bagi 2,000 sebuah rumah dengan 32.9 juta tu, tuan-tuan. 2,000 sebuah rumah tu bersepah larah lagi lebih duit tu. Banyak. Jadi orang tanya, tu saya tak tahu. Pergilah tanya, telefon je lah Datuk Najib tu, tanya dia, orang ni cerita. Yang kerajaan janji nak bagi 500. Kerajaan negeri pula janji nak bagi 200,500, maknanya 700,500. Mana duit tu? Tu sila telefon Menteri Besar Pahang. Nak nombor telefon dia saya bagi. Saya ada. Telefon dia tanya, bagi tak? Mana dia bagi? Lepas tu duit bantuan persekolahan 15 Januari RM100 bagi pada budak. Orang ada sekolah macam nak mapuh dah, baru mau bagi RM100. Itu dia kata janji 15 Januari. Sekarang ni duk kutip derma secara online, RM1, RM2, RM3, RM4, RM5. Yang online punya. Kerana nak bantu mangsa banjir. Tahu lah. Masa banjir ni tuan-tuan, dia tak nak benda lain dah. Cuci-cuci rumah, cuci belah kedah. Dia nak duit tu je. Dia nak duit tu. Kalau saya jadi kerajaan, tak payah bagi periuk-periuk apa semua tu. Bagi duit je. Pulanglah pada dia. Tu yang penting sekali. Bila dia tak bagi, makin rakyat susah. Berjujuk-jujuk mari pergi dengan 7-Eleven bawah tu, laku jabat haya lagi. Pelanggan lebih ramai naik ke atas tu. Nak banding dengan bawah tu. Pelanggan ramai naik. Ada sampai ke hari ni ke malam, tuan-tuan. Nak mari masjid tadi telefon lagi. Besok boleh kita mari jabat. Kita tak ada duit kepeng ni, anak-anak sekolah. Apa banjir gitulah. Ceritanya selesaikan. Bila dah kamu tak boleh selesai. Kamu kata tak ada duit apa semua gitu gini. Nisbah pula pada kehidupan kamu tu. Nisbah. Suruh rakyat jimat cermat. Semua penghawa dingin di jabatan-jabatan kerajaan tidak boleh melebihi daripada 21 darjah Celsius. Arahan daripada kementerian. Berapa nak jimat api? Yang rumahmu setahun berjuta duit api. Macam mana rakyat boleh terima benda ni? Mesti tak terima. Di situlah berlakunya ketidakadilan yang menyebabkan rakyat melahirkan rasa tak puas hati. Tarikh air naik, membebankan rakyat. Lepas tu buat pula, bila tiap kali barang naik, tiap kali air naik, dia pun menunjukkan kecerdikan dia dengan mengumumkan. Kalau yang barang naik baru ni, mengumumkan 11 langkah-langkah penjimatan. Mu tak payah khabar tu, kera bererti. Kera bererti kalau setakat nak khabar, kita kena berjimat. 11 penjimatan. Nak pujuk rakyat pula, kita akan tubuhkan makmal. Makmal. Kita ni jadi tikuh makmal belaka. Uji kaji. Tengok kalau buat makmal ni, kalau buat begini nyaya. Gitu tuan-tuan. Dia suntik kita dengan suntikan yang barangkali boleh mati. Barangkali boleh mati. Manalah teh. Gitu langkah. Ada. Menteri pula cakap bodoh belaka. Macam mana orang tak marah? Ini ketidakadilan. Bila tidak ada fakta, bila dia tidak berhujah dengan hujah yang betul, sebab daripada sesuatu perbuatan dia, ertinya ini kezaliman. Orang boleh terima kalau sekiranya hujah tu betul, kan?
tepat, fakta tu dapat diterima oleh masyarakat. Dia bila sebut ngapa naik, dia kata tak suka, lalu kok jalan lain, lalu kok jalan lama. Oh, kita dah lalu kok jalan lama. Apa naik harga gula? Sebab nak mengelakkan rakyat daripada kencing manis. Ni bukan jawapan seorang menteri. Ini bawah pada lembu tarah otak ni. Tak sepatutnya seorang menteri menjawab dengan jawapan tu. Ini yang menimbul keresahan rakyat ni, tuan-tuan. Kalau dia ada hujah yang betul, kenapa dia naik begini dan sebagainya. Kek-kek alasan, bukannya naik, kita cuma tarik subsidi. Daripada dulu dah tarik subsidi. Dan dia tak pernah isytiharkan berapa subsidi yang diberikan pada rakyat. Berapa subsidi? Katakanlah subsidi itu RM1. Dia dah tarik 50 sen. Kita pun beli gula dengan harga lebih 50 sen. Tahun depan pula dia naik lagi 50 sen. Habis dah RM1 tu. Dia kata kita cuma kurangkan subsidi dan kerajaan masih lagi menanggung subsidi. Subsidi tu naik sama pula dah. Sedap awak. Menipu begitu. Saya tak boleh terima dah. Cakap UMNO ni saya anggap semua menipu belaka. Saya tak akan anggap benda betul je. Hak betul pun nombor ekor tu je lah. Nombor ekor, nombor toto, ada khabar, hak tu je betul. Hak lain saya anggap dia menipu lah, sampai sudah. Tak boleh terima. Minyak berapa kali subsidi? Nah, berapa kali subsidi? Subsidi sama, subsidi. Bila ditanya berapa sebenar harga subsidi yang diberikan pada rakyat? Tak jawab pula. Dia mesti ada subsidi daripada tahun ni ke tahun ni berapa subsidi. Daripada tahun ni ke tahun ni berapa subsidi. Saya dah berulang-alik Mekah, tuan-tuan. Beberapa tahun dah saya berulang-alik Mekah. 42 sen itulah harga diesel, 48 sen harga petrol. Daripada dulu lagi. Tu je lah harganya. Dekat pengeluar minyak, tuan-tuan. Begitu juga dengan Brunei dan sebagainya. Ada negara Afrika apa semua tu tak sakit lah sampai 12 rand apa semua. Tu dia tak ada minyak. Kita ni ada telaga. Ada subsidi. Kita sendiri tak tahu. Subsidi. Rakyat tu pun dia tak tahu apa mana subsidi. Masih kita kerajaan masih bagi subsidi. Subsidi itu sebenarnya penipu belaka semua. Senang kita sebut begitulah. Apakah gila dia kata dia bagi subsidi kepada rakyat, patut kita beli kau mahal. Dia kata kita hanya kurangkan subsidi, patut kita beli kau mahal. Subsidi nak tahu apa kau mahal? Ini keresahan rakyat. Ini yang menimbulkan perkara ni. Akhirnya kita dituduh sebagai buah. Faham? Sedangkan benda itu tidak. Tidak. Jadi cukup sekadar tu, kita jumpa pada waktu yang lain insya-Allah. Diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu pada bulan yang akan datang. InsyaAllah saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua sahabat-sahabat yang telah membantu pada musim banjir pada baru-baru ini, dan ucap takziah jugalah di atas apa yang telah berlaku kepada kita. Kita perbanyakkan bersabar, dan kita bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Mari kita melihat hikmahnya, jangan melihat keburukannya. Kalau kita melihat kepada hikmahnya, hati kita akan jadi tenang dan kita akan menerima perkara itu dengan sebaik-baiknya. Dan insya-Allah dia akan memberikan, menambahkan kebaikan kepada diri kita insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar itu pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.